Sultan Pahang titahkan henti taksub kepada pemimpin Abuya. Status GISP akan ditentukan oleh jawatankuasa MKI. Hafiz Ghazi, tempelak wakil rakyat Kedah, tuduh UMNO gunakan DAP. PRK Mahkota didakwa sambutan masih suram walaupun sudah mula 3 hari. Naim Mokhtar dedah kemungkinan untuk wajibkan pensijilan halal. Pembangkang gemar keluar kenyataan, Fadilah kongsi draft MOU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah bahawa baginda tidak mahu sebarang ajaran sesat dan menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar serta tidak mengikuti landasan ahli sunnah wal jamaah bertapak di negeri itu. Baginda bertitah supaya rakyat Pahang menjadi mata dan telinga pemerintah dengan melaporkan sebarang penyebaran ajaran sesat serta berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Sultan Abdullah bertitah baginda telah meminta pihak polis dan Jabatan Agama Islam Pahang untuk menyiasat ajaran yang didakwa sesat serta terpesong itu dan berharap ia dapat diselesaikan dengan cara yang baik serta tidak menganiayai atau mengaib sesiapa. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian semasa sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Pahang tahun 1446 Hijrah 2024 Masihi di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. Justru Al-Sultan Abdullah juga bertitah baginda akan berjumpa dengan setiap pengusaha sekolah, pondok dan ma'had tahfiz di Pahang dalam usaha memperkasakan institusi pendidikan agama itu. Dalam perkembangan sama, sebuah jawatankuasa khas akan memanggil bekas pengikut GISP Holdings Sdn Bhd bagi melengkapkan laporan berkaitan isu syarikat terpalik dakwaan ajaran sesat itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Muhammad Naim Mokhtar berkata, bekas pengikut tersebut akan memberikan maklumat berkaitan syarikat itu kepada jawatankuasa khas yang ditubuhkan baru-baru ini bagi menjalankan siasatan dan kajian terperinci terhadap doktrin fahaman GISB Holdings. Naim berkata laporan berkenaan akan dibawa ke Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI untuk dibincangkan bagi menentukan status doktrin fahaman GISB Holdings. Selain itu, beliau turut mengulas berkaitan keadaan nasib wanita dan kanak-kanak yang diselamatkan polis dan menjamin bahawa kerajaan akan memastikan aspek kebajikan, pendidikan dan hala tuju mereka terbela. Baru-baru ini, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein dilaporkan berkata, polis berjaya menyelamatkan 402 kanak-kanak dan remaja berusia setahun hingga 17 tahun di 18 rumah amal di Selangor dan 2 di Negeri Sembilan menerusi gerakan Ob Global. UMNO Johor membidas dakwaan parti itu menggunakan DAP bagi menarik sokongan pengundi Cina. Ketua UMNO Johor On Hafiz Ghazi menyifatkan dakwaan itu tidak berasas dan tidak wajar serta menyeru rakyat Johor jangan terikut-ikut tohmahan dan hasutan. Beliau juga Menteri Besar Johor menegaskan bahawa Johor mempunyai cara serta pendekatan tersendiri dalam berpolitik. Beliau berkata demikian sebagai mengulas ucapan seorang wakil rakyat di Kedah pada suatu ceramah di Bandar Tengah Keluang baru-baru ini. Sebelum ini, Ahli Parlimen Padang Serai Azman Nasruddin dilapor menyeru kaum Cina di Dun Mahkota menolak DAP yang dikatakan sekadar alat UMNO meraih undi. Dakwanya UMNO memerlukan jentera DAP untuk berkempen kepada pengundi Cina supaya mengundi calon Barisan Nasional. PRK itu menyaksikan pertembungan dua penjuru antara calon BN Syed Hussein Syed Abdullah dan calon Perikatan Nasional Muhammad Haizan Jaafar. Sementara itu, Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota dikatakan masih lagi suram walaupun waktu berkempen sudah memasuki hari ketiga.
Memetik laporan daripada Sinar Harian, tinjauan di beberapa lokasi sekitar Don Mahkota mendapati perang bendera antara parti bertanding tidak memuaskan walaupun terdapat bendera dinaikkan di beberapa lokasi, terutamanya di pusat daerah mengundi. Suasana tersebut kelihatan kurang meriah jika dibandingkan dengan beberapa PRK sebelum ini. Penduduk di sekitar Don Mahkota berkata mereka lebih selesa dengan pendekatan kempen skala kecil berbanding kempen secara besar-besaran. Seorang pejabat awam yang dikenali sebagai Alif Abdul Aziz yang berpandangan kempen berskala kecil lebih aman dan kurang mengganggu kehidupan seharian penduduk seperti kesesakan trafik atau bunyi bising. Menurut portal berita tersebut, kedua-dua calon tersebut memilih pendekatan bertemu pengundi secara bersemuka sama ada berkunjung dari rumah ke rumah atau hadir ke kawasan tumpuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kajian berhubung isu pensijilan halal kini hampir siap dan akan dibentangkan pada Rabu ini. Beliau berkata pihaknya telah menyediakan draft cadangan untuk mewajibkan pensijilan halal bagi setiap premis makanan yang akan dibentangkan pada mesyuarat Kabinet nanti. Beliau yang berkata kepada pemberita, jika Kabinet bersetuju berkaitan perkara itu, kajian terperinci akan dimulakan termasuk sesi libat urus dengan semua pemegang taruh yang terlibat, khususnya duli-duli tuanku di peringkat negeri kerana isu tersebut melibatkan isu agama. Muhammad Naim berkata pandangan daripada persatuan-persatuan, pengusaha restoran dan pihak berkepentingan lain akan turut diambil kira. Minggu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Muhammad Naim Mokhtar melakukan kajian dan menyediakan laporan lengkap berhubung isu pensijilan halal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mendedahkan kandungan penuh draft Memorandum Persefahaman MOU mengenai peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang yang ditolak ketuanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menurut Fadilah, beliau bertindak mendedahkan butiran kandungan draft MOU itu memandangkan pihak pembangkang lebih gemar membuat kenyataan melalui media. Justru beliau berharap tindakannya itu membuktikan ketelusan kerajaan madani dan mahu mewujudkan suasana aman dan harmoni supaya semua ahli parlimen lebih fokus kepada usaha pemulihan ekonomi selain dapat memainkan peranan konstruktif sebagai semak dan imbang. Tegas beliau, ini penting supaya semua pihak dapat menumpukan sepenuh tenaga dalam memulihkan ekonomi negara dan mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat demi kesejahteraan semua dan kemakmuran Malaysia. Dalam kenyataan itu, Fadilah menguraikan 6 perkara mengenai draft MOU iaitu tempoh berkuat kuasa, obligasi Perikatan Nasional, obligasi Kerajaan Persekutuan, ketelusan dan tiada kerahsiaan, pemakaian undang-undang dan pembatalan memorandum. Terdahulu, PM mengesahkan ketetapan 11 suara menolak 2 draft cadangan MOU daripada kerajaan berhubung peruntukan kepada ahli Parlimen PM. Hamzah mendakwa cadangan MOU itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan nilai budaya, moral serta agama selain boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa serta mengokong kebebasan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.